Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Perbincangan kita pada malam ini dalam kitab Hidayatus Salikin, faidatun nafisatun fi bayani salatit tasbih wa fadilatiha. Ini suatu faedah yang amat baik pada menyatakan kelakuan sembahyang tasbih dan menyatakan kelebihannya yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula kelakuan ni maknanya cara lah. Bermula kelakuan itu maksudnya bermula cara. Salat at-tasbih itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dua riwayat. Sekarang ni kita tahu dah, dalam kitab Ihya Ulumuddin salat tasbih ini ada dua riwayat. Tentang kelebihan salat tasbih, tentang subut tak subut salat tasbih ni kita tengok perbahasan ulama sekejap lagi. Adapun jadi dua riwayat tadi, riwayat yang pertama diambil daripada Abdullah bin Abbas. Riwayat yang kedua melalui jalan Abdullah ibn Mubarak. Abdullah bin Abbas ni sahabat, Abdullah Mubarak ni bukan sahabat. Jadi salat tasbih ni satu salat yang menjadi pertikaian ulama daripada dulu sampai sekarang. Ada yang mengatakan salat tasbih ni ada sabit, hadisnya boleh beramal dengan dia. Ada yang mengatakan salat tasbih ni tak ada, hadis dia tu tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila hadis tak sabit, beramal dengan salat tasbih itu bid'ah. Itu maksud dia. Jadi kita tengok dua-dua pendapat ulama. Adapun riwayat pertama itu, riwayat pertama daripada Ibnu Abbas, iaitu hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat. Sembahyang 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan 1 salam jua. Faham? Kita belajar dulu kaedah. Cara yang pertama, riwayat yang pertama ini riwayat Ibnu Abbas. Semaya tasbih ini berapa rakaat? 4 rakaat. Sekiranya semaya tengah hari, maka dia semaya seperti semaya zuhur, 1 salam saja. Kalau semaya malam, 2 salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Sebab kita dah belajar dah kemarin, salatul laili masna masna. Nabi bagi tahu semaya malam tu 2 rakaat, 2 rakaat. Ingat tak hadis tu? Jadi maka jikalau engkau sembahyang pada siang hari, maka perbuat 4 rakaat itu dengan 1 salam jua, 1 salam sahaja. Demikian takbirnya. Usalli salat at-tasbih 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Artinya sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Di sini, di mana ni? Niat dalam hati kita. Dan jikalau engkau sembahyangkan sembahyang tasbih ini pada malam hari, maka engkau perbuat 4 rakaat itu dengan 2 salam. Dan tiap-tiap 2 salam itu takbirnya, usalli salat at-tasbih rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Artinya sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Maka hendaklah engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu doa iftitah yang masyhur. Kemudian daripada takbiratul ihram kita baca doa iftitah yang masyhur. Siapa dia ingat doa iftitah? Ingat tak? Wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ardh, Allahu akbar kabira. Banyak lagi. Di antaranya ni, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini bacaan doa al-iftitah.
Kemudian maka engkau baca Fatihah dan surah. Surah dia ni masalah sikit. Masalah tak masalah. Dan yang terlebih aulanya memang masalah, bahawa engkau baca kemudian daripada Fatihah itu pada rakaat yang pertama surah Yasin. Ingat tak kita surah Yasin? Ingat? Kalau ingat bolehlah beramal dengan dia. Masalahnya kita ni, masyarakat Melayu ni, surah Yasin baca tapi dia tak hafal, dia tak ingat. Dia pegang kau kitab, malam Jumaat cari kitab Yasin. Kalau orang Arab dia hafal dah. Dia ajar ngapah lalu. Dan rakaat yang kedua surah Al-Waqi'ah. Waqi'ah pun boleh kira juga panjangnya. Dan pada rakaat yang ketiga surah Ad-Dukhan. Dan pada rakaat yang keempat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Berapa minit agak-agak nasihat? Setengah jam. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama, atau ni berasa dengan sikit. Engkau baca pada rakaat yang pertama Wadduha. Ingat Wadduha? Dan pada rakaat yang kedua Alam Nashrah Laka Sadrak. Dan pada rakaat yang ketiga Inna A'tainakal Kautsar. Ni minat benar gitu ni. Inna A'tainaka, maksud cepat. Dan pada rakaat yang keempat Idza jaa nasrullahi wal fath. Atau peringkas sekali lagi. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan pada rakaat yang kedua Wal adiyati dhabha. Dan pada rakaat yang ketiga Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan pada rakaat yang keempat Qul huwallahu ahad. Berapa jenis? Berapa itu dah? Berapa peringkat? 3. Atau engkau baca pada rakaat yang pertama Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan pada rakaat yang kedua Wal asri innal insana lafi khusr. Dan pada rakaat yang ketiga Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dan pada rakaat yang keempat Qul huwallahu ahad. Dan segala bacaan ini yaitu doa yang kemudian daripada takbir dan surah yang kemudian daripada Fatihah, semuanya hamba nakal tu maknanya ambil. Semuanya hamba nakal daripada risalah karangan Tilmiz Syekh Ahmad Al-Qushashi pada menyatakan bicara sembahyang tasbih. Mana Syekh kita ni mengaku dia tidak ambil cara-cara tersebut dalam kitab hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia ambilnya daripada kitab risalah Tilmiz kepada Syekh siapa dia ni? Ahmad Al-Qushashi. Dan lagi baca olehmu kemudian daripada Fatihah dan surah itu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanda situ. Dulu kita belajar dah cara-cara ni dalam syarah kitab Muniyatil Musalli dulu. Malam ni boleh lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 15 kali selepas daripada surah. 15 tanda. Kemudian maka engkau rokok dan baca oleh kamu dalam rokok itu Subhana rabbiyal azim 3 kali. Selepas Subhana rabbiyal azim 3 kali, kemudian maka baca olehmu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Tanda baik-baik, ambil kertas tepi tanda. Mula-mula 15, 10, berapa dah? 25. Nah. Kemudian maka engkau i'tidal. Apa dia i'tidal? Apa yang i'tidal? Kemudian maka engkau i'tidal. Apa dia i'tidal? Bangun daripada rokok tu. Bangun daripada rokok tu nama dia i'tidal. Kena ingat mayat ni. Serta mengucap Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Lepas pada tu
baca oleh kamu dalamnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Berapa? 35. Pasal tu nama dia sunat semaya tasbih. Sebab duk tasbih ni. Nama dia tu kerana tasbih banyak. Kemudian maka engkau sujud serta mengucap dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, dan baca oleh kamu dalamnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa? 10 kali. Kemudian maka duduk antara dua sujud serta baca olehmu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian baca olehmu dalamnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta mengucap subhan rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian baca olehmu dalamnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Kemudian maka engkau duduk istirahat. Apa dia duduk istirahat tu? Di mana duduk istirahat? Duduk selepas kita sujud yang kedua. Sebelum bangun kepada rakaat yang seterusnya, duduk situ dia panggil duduk istirahat. Ini untuk rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga. Rakaat yang kedua ada tahiyat di situ. Dan baca olehmu dalamnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Inilah rakaat yang pertama, perhimpunan tasbih. Pada rakaat yang pertama ini 75 kali. Satu semaya tasbih dia nak berapa ratus kali? Berapa ratus kali nak? 300 tasbih. Rakaat yang pertama 75, rakaat yang kedua 150. Tambah 2 rakaat lagi 300 kali tasbih. Nama dia semaya sunat tasbih. Kenapa sebab tasbih nama sunat tu? Kamu dia bangkit engkau pada rakaat yang kedua, maka perbuat olehmu seperti pada rakaat yang pertama itu juga. Setelah itu engkau duduk tasyahud. Duduk tasyahud dan baca oleh kamu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Kemudian maka engkau baca tasyahud hingga akhirnya. Mana kita baca tasbih baru baca tasyahud. Setelah itu maka engkau memberi salam. Ini kalau sembahyang malam. Kemudian maka engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu juga. Lagu itulah cara dianya. Maka jadilah 4 rakaat itu 2 tasyahud dan 2 salam. Dan jikalau engkau hendak 1 salam dan 1 tasyahud juga, maka tatkala selesai engkau daripada rakaat yang kedua itu serta tasbihnya, maka engkau bangkit kepada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat serta engkau baca tasbihnya seperti yang tersebut itu, maka lalu membaca tasyahud, maka lalu memberi salam. Faham ke tak faham? 2 cara sana. Sama ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat terus. Faham? 4 rakaat terus pun ada cara dia. Ada kalanya nak baca tasyahud dulu ataupun tak, pakai terus 4 rakaat. Satu ya tasyahud. Maka jadilah perhimpunan tasbih dalam 4 rakaat itu 300 tasbih. Dan barang siapa yang lupa akan baca tasbih itu pada tempatnya, terlupa nak baca satu tempat 10 kali tadi, maka hendaklah diperdapatkan pada rukun yang kemudian ni. Qadha lepas pada tu baca 20. Hak tempat 10 tadi baca 20. Misalnya kalau terlupa membaca 10 kali tasbih pada ketika rukuk, hendaklah dibaca pada ketika i'tidal sebanyak 20 kali. Ganti hak tadi 10 tu situ. Jelas? Boleh faham? Supaya genap bilangan itu 300 tasbihnya. Inilah riwayat yang pertama.
yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah sahabat, Abbas sahabat. Saudara Nabi Abbas. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi mamaknya. Apa dia mamak ni? Mamak ni siapa? Siapa yang mamak? Tak tahu mamak. Nama dia kata mamak mana pula ni? Dia boleh kita. Mamak ni maknanya bapa saudara dia. Bapa saudara, tulis. Mamak yakni bapa saudaranya. Siapa dia bapa saudara Nabi? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ada bapa saudara dia sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Bapa saudara mamak dia tu, bapa saudara dia tu iaitulah Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Apa dia hadis ni? Ala u'tika, ala amnahuka, ala uhibbuka bi syai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa amdahu sirrahu wa alaniyatahu saghirahu wa kabirahu. Dia bagi. Kalau tak sempat ambil dalam kitab besar tu, ada bagi situ. Tusalli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitab was surah. Fa iza faraghta minal qira'ati fi awwali raka'atin wa anta qa'imun taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrat. ثم تركع فتقولها 10 ثم ترفع فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت an tusalliyaha fi kulli yawmin faf'al fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah fa illam taf'al fa fi kulli syahratin marrah fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Artinya, hai mamakku. Siapa dia mamak ni? Bapak saudaraku. Tanda situ, hai mamakku maknanya wahai bapak saudaraku, wahai pak cik kalau kita kan. Pak cik, adalah aku hendak memberi akan dikau, adalah aku nak anugerahi akan dikau, adalah aku kasih akan dikau. Jadi Nabi bagi tahu 3 muqaddimah. Aku sayangmu, aku nak bagi benda pada pak cik dengan suatu apabila engkau kerjakan akan dia, nescaya diampuni Allah Taala bagimu akan dosamu awalnya dan akhirnya, sedianya dan barunya, dan tersalahnya dan sengajanya, sama ada tersembunyi atau nyata, sama ada dosa kecil atau dosa besar, iaitu bahawa engkau perbuat sembahyang 4 rakaat, engkau lakukan sembahyang 4 rakaat, kemudian maka engkau baca pada tiap-tiap rakaat akan Fatihah dan surah. Tengok, tanda di sini surah. Dalam hadis ini tidak disebut surah apa-apa. Pasal itulah kita sebut tadi, bila dia sebut surah Yasin, surah Waqiah, surah apa tu, semua tu diambil daripada kitab murid Syekh Ahmad Al-Qushasi. Dalam hadis ni tak sebut surah apa. Bacalah surah apa-apa. Maka apabila engkau selesai daripada bacaan pada rakaat yang pertama itu, padahal engkau berdiri sebelum rukuk, maka engkau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tengok, dalam hadisnya setakat tu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam kitab Syekh Ahmad Qushasi tadi dia kata apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mana kalau kita baca setakat hadis ni pun cukuplah. 15 kali. Kemudian maka engkau rukuk, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu, maka engkau kata padahal engkau berdiri akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau sujud, maka baca olehmu akan tasbih 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu daripada sujud itu, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali.
Kemudian maka engkau angkat kepalamu, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali, maka jadilah yang demikian itu di dalam tiap-tiap satu rakaat 75 kali. Pandai nak susun tepat dia tu. Maka engkau perbuat yang demikian itu dalam 4 rakaat. Maka jikalau kuasa engkau berbuat sembahyang tasbih itu pada tiap-tiap hari, maka perbuat olehmu. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat akan demikian itu pada tiap-tiap hari, maka perbuat olehmu di dalam tiap-tiap satu Jumaat sekali, mana seminggu sekali. Maka jikalau tiada kuasa engkau perbuat akan demikian itu pada tiap-tiap Jumaat sekali, maka perbuat olehmu akan demikian itu di dalam tiap-tiap sebulan sekali. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat akan demikian itu pada tiap-tiap sebulan sekali, maka perbuat olehmu akan dia di dalam tiap-tiap setahun sekali. Maka jikalau tiada kuasa engkau perbuat yang demikian itu setahun sekali, maka engkau perbuat akan yang demikian itu seumur hidupmu sekali. Maknanya kena buat juga walaupun sekali seumur hidup. Tanda situ hadis ini riwayat Abu Daud, dan hadis ini riwayat oleh Abu Daud dalam kitab salah, bab salat tasbih, tulis hadis nombor 1297. Hadis ini riwayat oleh Abu Daud, nombor hadisnya 1297. Dia diriwayat juga oleh Ibnu Majah, nombor hadis dianya 1386. Nombor hadis 1386. Hadis ini, hadis salat tasbih ini menjadi pertikaian di kalangan ulama. Ada yang mengatakan hadzal hadis laisa bithabit. Ada ulama mengatakan hadis ini tak sabit, bal mungkar, bahkan hadis mungkar. Manakala hadis tak sabit, hadis mungkar, kalau kita buat juga, kita termasuk di kalangan orang yang buat benda yang tak sabit pada Nabi, makna bid'ah. Kata di Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, wa man tadabbara al-usul alima annahu mawdu'. Siapa dia perhati usul ilmu hadis, dia nampak hadis ni mawdu', hadis ni palsu. Bahkan kata dia al-a'immatul arba'ah, imam-imam yang 4. Siapa dia imam 4? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sekali, la yastahibbuha, tak kata sunat tasbih ni ada. Jadi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata di muhakkik kitab ni, iaitulah Syekh Dr. Muhammad Umar Bazamul dalam kitab Bughyatul Mutatawwi' ni, dia kata waqad qawwa hadzal hadis jam'un min ahli ilmi. Hadis ini telah menganggap kuat. Kuat maknanya boleh beramal dengan hadis ini sebahagian daripada ulama-ulama. Di antaranya Abu Bakar Al-Jurri wa Abul Hasan Al-Maqdisi wal Baihaqi wa man qablahum Ibnu Mubarak, Ibnu Sakan, Al-Imam An-Nawawi, At-Taj As-Subki wal Bulqini wa Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi wa Ibnu Hajar was-Suyuti wal Laknawi was-Sindi waz-Zubaidi, dan yang terakhirnya iaitulah Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab-kitab mereka mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Maknanya dia dhaif, tapi ada dengan jalan lain dia naik daripada darjat hasan li ghairihi. Mana ada asal jugalah. Jadi memandangkan perbalahan yang begini hebat, setengah kata tak sabit, setengah kata hasan li ghairihi. Jadi siapa dia nak buat, dia buatlah berdasar kepada pendapat ulama ini. Siapa yang tak nak buat, terpulailah. Jadi kesimpulan kitanya, tak perlu kita berkelahi dalam masalah. Orang nak buat, buat. Kerana ulama besar ni yang mengatakan hadis ni sahih, hadis ni hasan li ghairihi. Ulama besar juga yang mengatakan hadis ni kalau dia tengok pada usulnya maudhu', tak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah pertikaian dalam masalah salat tasbih ni agak perbahasannya agak keras juga. Sebahagiannya kata bid'ah, bahagian kata tidak bid'ah, sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda situ hadis riwayat Abu Daud nombor sebut tadi dan Ibnu Majah, sebahagian ulama mengatakan hadis ini hasan li ghairihi, dan ada yang menolaknya terus mengatakan hadis ini tidak sabit bal munkar. Wallahu alam, dari sudut apa kita panggil tadi, dari sudut kesahihan hadis. Jadi kita teruskan perbahasan kita sini, kerana ada ulama yang mengatakan hadis ini hasan li ghairihi.
Kalau dia kata, kalau semua ijma' mengatakan hadis ini maudhu', tak perlu kita baca lagi. Baca buat apa? Benda mungkar. Tapi oleh kerana ada sebagian ulama yang mengatakan demikian, jadi siapa dia nak buat, terpulihlah. Baik. Habislah kita tadi. Maka barang siapa mengejar sembahyang tasbih itu, nescaya diampuni Allah baginya akan segala dosanya. Baca dah. Baca sudah dah ni. Dan jika ada dosanya itu seperti buih di laut dan seperti pasir yang di padang sekalipun, demikianlah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis nabinya tak inilah yang hadis Ibnu Abbas tadi. Dan kata Syekh Abu Talib Al-Makki, Abu Talib Al-Makki ni dalam kitab dia Qutul Qulub. Qutul Qulub maknanya makannya hati. Qutul Qulub tu maknanya makannya hati. Hati ni nak makan juga dia. Supaya orang makan, orang dia pun nak makan juga. Jadi kalau kita yang makan, hati kita tak makan, jadi kerahlah hati kita ni. Lapar, sok mau lapar dengan zikir. Nasibnya zikir tu tak ada. Yustahabbu lahu an yusalliya salat at-tasbih fi kulli jum'atin marrataini. Marratan naharan wa marratan lailan. Wa hiya 300 tasbihah fi 4 raka'atin. In sallaha naharan la yafsilu bainaha bi taslim wa in sallaha lailan sallama fiha salamaini. Jadi Abu Talib Al-Makki ni nama dia Muhammad bin Ali bin Atiyah Al-Harithi. Artinya sunat bagi seorang bahawa sembahyang ia akan tasbih pada tiap-tiap hari Jumaat 2 kali, sekali pada siang dan sekali pada malam. Ini kata siapa? Kata Abu Talib Al-Makki, tidak mari pada hadis. Dan iaitu 300 tasbih dalam 4 rakaat. Jikalau disembahyangkan akan dia pada siang hari, maka jangan diselangi antara pada tiap-tiap 2 rakaat itu dengan salam. Dan jikalau disembahyangkan akan dia pada malam hari, maka perbuat 2 salam, iaitulah tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Itu riwayat yang pertama, riwayat Ibn Abbas. Adapun riwayat yang kedua, riwayat yang kedua ini diambil daripada riwayat Abdullah ibn Mubarak daripada Abi Wahab. Jadi Abu Wahab ni tanya Abdullah Mubarak bagaimana cara sembahyang tasbih. Lagu mana cara dia pula? Berarti betul-betul tulis, kalau ada kertas tu tulis tepi. Perbezaan di antara riwayat Ibn Abbas tadi dengan riwayat Abdullah bin Mubarak, bahawa engkau sembahyangkan 4 rakaat seperti takbiratul ihram yang dahulu itu juga, macam tadi juga 4 rakaat. Maka engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Jadi sama yang kita baca tadi juga tu. Atau engkau baca doa iftitah yang tersebut dahulu itu, kemudian maka engkau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar hingga akhirnya 15 kali. Mana sama juga kedudukannya. Iftitah dulu, lepas tu baru tasbih. Ingat tak? Hak riwayat yang pertama tadi, iftitah dulu, lepas tu baca surah, lepas tu tasbih. Hak ni iftitah terus tasbih. Kalau pasal kita kena buat jadual ke tepi kertas tu baru nampak 2 cara. Kemudian dahulu daripada membaca Fatihah dan surah. Nampak dah perbezaan dia. Hak cara yang pertama tadi Fatihah, surah, baru tasbih. Hak ni doa iftitah, tasbih, baru surah. Kemudian bagimu engkau baca Fatihah, kemudian maka engkau baca Fatihah dan surah yang telah terdahulu itu. Kemudian maka engkau baca tasbih 10 kali. Kemudian daripada Fatihah dan surah itu pada hak engkau berdiri. Maknanya dalam kita berdiri itu 2 kali baca. Mula-mula berapa kali? 15. Yang kedua 10. 25. Kemudian maka engkau rokok serta membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali, dan baca oleh kamu dalam rokok itu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu serta membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, dan baca olehmu dalam i'tidal itu akan tasbih 10 kali. Sama juga tu. Beza tadi, mula-mula tadi. Kemudian maka engkau sujud serta engkau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali.
Kemudian maka engkau baca akan tasbih itu dalam sujud 10 kali. Kemudian maka engkau bangkit daripada duduk antara dua sujud itu serta membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian maka baca olehmu tasbih di dalamnya itu 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Maka engkau baca dalam sujud itu akan tasbih itu 10 kali. Tak ada beza tak? Kecuali beza pertama tadi ya. Kemudian maka engkau bangkit lalu berdiri betul pada rakaat yang kedua. Sini. Maknanya cara yang kedua ni hak 10 kali dia baca waktu duduk istirahat tak ada. Dia baca terus lepas doa iftitah. Kemudian baca lepas pada surah. Jadi waktu nak bangkit daripada sujud tak ada lagi bacaan, terus bangun. Kemudian maka baca olehmu dahulu daripada membaca Fatihah dan surah itu akan tasbih 15 kali. Kemudian tengok. Sebelum baca Fatihah tu baca dulu 15 kali. Kemudian maka baca olehmu Fatihah dan surah yang telah terdahulu sebutnya itu. Kemudian maka engkau baca tasbih. Kemudian daripada membaca Fatihah dan surah itu 10 kali. Kemudian maka engkau rukuk. Demikianlah perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti rakaat yang pertama itu jua hingga 4 rakaat. Inilah dah kitanya tu. Cuma cara sikit perbezaan. Di mana berbeza? Bezanya duduk istirahat tak ada. Lepas tahiyat akhir tak ada juga. Sebelum tahiyat, lepas tahiyat. Maka jikalau engkau sembahyangkan pada siang hari, maka engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 1 salam dan 1 tasyahud jua. Tengok. Arah di sini sekiranya di siang hari 4 rakaat, 1 tasyahud dan 1 salam. Maknanya tak ada tasyahud yang pertama. Dan jikalau engkau perbuat pada malam hari, maka hendaklah engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 2 tasyahud dan 2 salam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin, wa hadza huwal ahsan wa huwa ikhtiyar Ibn al-Mubarak wal majmu' fi riwayataini 300 tasbihah fa in sallaha naharan fa bi taslimatin wahidah wa in sallaha lailan fa bi taslimataini ahsan iz warada anna salatal laili mathna mathna wa in zada ba'da at-tasbih qawluhu wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim fa huwa ahsan faqad warada dzalika fi ba'd ar-riwayat fa hadhihi hiya as-salatul ma'thurah. Jadi itu kata-kata Imam Al-Ghazali. Maksudnya artinya bermula kedua riwayat itu. Dua riwayat tadi. Yang terlebih baik iaitu yang dipilihi akan dia oleh Sayyidi Abdullah bin Mubarak. Mana Imam Ghazalinya pilih cara yang di riwayat yang kedua yang dipilih oleh Abdullah bin Mubarak. Dan perhimpunan dalam dua riwayat pada 4 rakaat itu 300 tasbih. Dua-dua riwayat itu 300 tasbih. Tak ada lebih dah. Maka jikalau disembahyangkan akan 4 rakaat itu pada siang hari, maka iaitu dengan 1 salam juga. Dan jikalau disembahyangkan pada malam hari, maka iaitu dengan 2 salam, iaitu terlebih baik kerana datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sembahyang malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Kita belajar dah tentang Nabi kata salatul laili mathna mathna. Sembahyang malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan jikalau ditambah kemudian daripada tasbih itu dengan katanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab dalam hadis tadi tak ada ni. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau kita terikat yang hadis yang ada tu pun dalam hadis tu dipertikaikan dah. Jadi kita mempertikai kedua kali susah pula. Maka iaitu kata Ghazali terlebih baik. Imam Ghazali kata sesungguhnya datang yang demikian itu dalam setengah daripada beberapa riwayat. Maka tasbih sembahyang tasbih ini iaitu yang dipilih daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada beberapa perkataan jumhur ulama. Maknanya kebanyakan ulama. Jadi kita tak payah ulang baliklah dari segi hukumnya. Bermula riwayat yang kedua ini iaitu dipilih oleh kebanyakan ulama ahli tasawuf. Jadi riwayat cara yang kedua ni ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Ahmad. Imam Ahmad ni bukan Imam Ahmad mazhab Hambali, bukan. Imam Ahmad saudara Imam Ghazali.
Jangan tukar. Lama dia mau pergi baca Imam Ahmad sini, Imam Ahmad bin Hanbal. Tak. Imam Ahmad adik-beradik kepada Imam siapa? Al-Ghazali. Dan Syekh Abi Talib Al-Makki yang mempunyai kitab yang bernama Qutul Qulub, dan pada bicara ilmu tasawuf, dan Syekh Ahmad Al-Qashashi Al-Madani dan yang lain daripada mereka itu. Jadi ulama tasawufnya berminat dengan cara yang kedua. Adapun riwayat yang pertama itu dipilih oleh beberapa ulama ahlul fiqh. Ulama ahli fiqhnya, tok fakihnya memilih riwayat yang pertama. Seperti Syekhul Islam. Seperti Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i, Zakaria tanda situ Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari. Dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Haytami. Dia tulis ta ke sa atas kitab kita. Ta, salah. Ta, titik dua. Dan yang lain daripada keduanya itu. Dan kata Syekh Tajuddin As-Subki di dalam kitab At-Tarsyih fi Salat At-Tasbih, wa yanbaghi lil muta'abbid an ya'mala bi hadits Ibn Abbas taratan wa bima amilahu Ibn Mubarak ukhra. Artinya, dan segianya bagi orang yang berbuat ibadat bahawa terkadang ia mengamalkan akan kaifiat sembahyang tasbih di dalam hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas itu, dan terkadang ada kalanya ia mengamalkan akan kaifiat yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak itu, kerana dua-dua riwayat itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ulama yang mensabitkan hadis ini. Syahdan, bermula faedah sembahyang tasbih dan kelebihannya itu amat banyak, dan setengah daripadanya itu disebutkan oleh tilmiz murid Syekh Ahmad Al-Qashashi, nama dia Syekh Abdul Rauf, di dalam risalahnya pada bicara sembahyang tasbih dengan katanya, wa kana Syekh Qutubul Wujud, Allah gelar-gelar apa sedap, Sayyidi Ahmad Al-Qashashi Ibnu Muhammad Al-Madani, kathiran ma ya'muruni wal muhibbina biha wa yaqulu innaha tujibu ta'thiran aziman fi taskhiril qulubi wal arwah wa hiya salatun azimatun tujibu inshirah as-sadri wa ijra' as-lisan wal qalbi bil hikmah wal hibzi min al-a'da'. Wa dzakara ba'du as-salihin min ahli al-kamal anna li hadhihi as-salah du'aun yud'a bihi ba'daha wa huwa du'aul qutub wa lahu asrarun wa zuhurun wa barakatun amimat wa asrarun khafiyat wa jaliyat wa jalbu manafi' wa daf'i madirrat wa hiya min mujarrabatil akabir. Zakalahu Syekh Ahmad Al-Ghazali nafa'alnahu bihi, intaha. Faham tak? Kau tak faham? Bunyi sedap baca. Artinya adalah Syekh Qutubul Wujud. Qutub. Tak apalah, gelar ulama ahli tasawuf macam-macam gelar dia. Ulama lo ni pun ada gelar juga tak? Okey, lo ni ada gelar profesor lah, datuk, Tan Sri, Datuk Sri, gelar itu macam-macam masih ada masing-masing ada gelar lah. Baik. Sayyidi Ahmad Al-Qashashi bin Muhammad Al-Madani, kebanyakan ia menyuruh, mana banyak kali lah dia menyuruh akan daku dan akan kekasihnya dengan mengerjakan akan sembahyang tasbih itu, dan berkata ia bahawasanya berbuat sembahyang, melakukan sembahyang tasbih itu mensabitkan taksir yang amat besar pada membaikkan hati. Maknanya mensabitkan taksir. Taksir itu kesan. Tulis taksir maknanya kesan. Mempunyai satu kesan yang besar pada membaik hati. Nak baiki hati dan arwah, nak baiki roh kita, dan melembutkan akan dia. Dan sembahyang tasbih itu, iaitu sembahyang itu amat besar pada membukakan hati dan menerangkan akan dia, dan melakukan lidah dan hati dengan ilmu hikmah,
dan terpelihara daripada segala seteru. Dan disebut oleh setengah ulama yang saleh-saleh daripada ahlul kamal, orang-orang yang punya kesempurnaan dalam akhlak dia, bahawasanya bagi sembahyang tasbih ini doa yang dibaca dengan dia kemudian daripada salam, iaitu doa yang dibaca oleh al-qutub, iaitu penghulu segala aulia. Dan bagi doa ini beberapa rahsia dan nyata berkatnya itu, dan nur yang menerangkan hati, dan berkat yang am, dan rahsia yang ajaib-ajaib yang tersembunyi, dan faedah yang nyata, dan mendatangkan ia beberapa manfaat, dan menolakkan ia segala mudarat, dan iaitu mujarrabat. Mujarrabat itu benda yang telah dicuba, diuji, yang amat besar, seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekh Ahmad, saudara Imam Al-Ghazali, nafa'allahu ta'ala bihi. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang tasbih itu, maka engkau baca doa ni. Doa ni kena baca doa ni. Pandai ke nak baca tahu? Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Kemudian maka engkau baca ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah ya zakiraz zakirin tub alayya taubatan nasuha wazirni bi fadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. 5 kali. Kemudian maka engkau angkatkan kedua tanganmu, maka engkau baca akan doa kutub itu, dan dinamakan pula doa ini dengan rijalul ghaib. Sudah. Ada rijal ghaib pula. Rijal ghaib maknanya orang yang tak nampak. Demikian doanya. Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatika wa apa dia tu? Tam wa tamtani wahdaniyatika. Wa tamtan. Betul ke wa tamtan gitu? Tengok dalam naskah lain, apa dia tulis? Mai tengok kita. Wa tamtam. Sini. Betul. Wa tamtam. Wahdaniyatika wa qawwini biquwwati satwati sultani qudratika allati akhruju ila fada'i sa'ati rahmatika wa fi wajhi lama'anu barqil qurab min athari rahmaniyatika mar'iyan bihaibatika azizan bi'inayatika mubajjalan mu'azzaman mukarraman bitakrimika wa ta'zimika wa albisni minka khila'al izzi wal qabul وسهل لي مناهج الوصلة والوصول وتوجهني بتاج وتوجني mana nak sebab? Watawwijni. Kita kadang-kadang tak apa jelas ni. Mana ni? Watawwijni. وتوجني بتاج الكرامة والوقار وألف بيني وبين أحبائك في دار الدنيا ودار القرار وارزقني من نور اسمك حيبة تنقاد إلى القلوب والأرواح وتخضع لي لدى النفوس والأشباح والأشباح. Tanda baik-baik situ. يا من ذلت له رب الجبابرة وخضعت له أعناق الأكاسرة لا ملجأ منك إلا إليك ولا إعانة إلا بك ولا اتكال إلا عليك ادفع عني كيد الحاسدين وظلمات المعاندين وارحمني تحت سرادقات عرشك يا أكرم الأكرمين أيد ظاهري في تحصيل مراضيك ونور قلبي وسري للاطلاع على مناهج مساعيك إلهي كيف أصدر عن بابك بهيبة منك وقد رددتني على ثقة منك وكيف تسيئني من عطائك وقد أمرتني بدعائك وها أنا مقبل عليك ملتجئ إليك باعد بيني وبين أعدائي كما باعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عني بنور قدسك وثبوت عزتك إنك أنت المعطي لجلائل النعم
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل بدني خزانة أرزاق الأبدان ولساني خزانة قلوب أهل الإيمان فارزقني لطائف التوحيد وخصائص التمجيد إنك أنت الله الحميد المجيد الفعال لما يريد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Panjang doa ni. Dan kata setengah ulama yang saleh-saleh, bahwasanya barang siapa berkehendak suatu hajat, barang apa hajat, sama ada hajat dunia atau hajat akhirat, sama ada hajat menghasilkan suatu manfaat atau menolakkan bala, maka hendaklah engkau rupakan hajatmu itu dalam hati. Nak hajat apa-apa niat dalam hati. Mitok dengan lidah kata, royak. Maka engkau baca doa qutub ini nasihat hasil bagimu dengan tiada sebab yang zahir dan tiada had yang qahir, yakni tiada dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah Ta'ala, dengan tiada boleh dapat hajat itu, yakni dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah Ta'ala, dengan tiada boleh dikira-kira ia dengan doa ini. Wallahu a'lam. Mana kelebihan ni? Jadi kita serah kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Dari segi cara-cara dia ni, sebab dia pun bagi tahu, dia tak ambil daripada Nabi, dia ambil daripada syekh dia ni. Jadi di akhir perbincangan kita tentang salat tasbih ni, ada beberapa perkara yang kita kena ambil faedah dia. Di antaranya yang kita kena ingat, dia kata tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yin, menentukan apa-apa yang nak dibaca dalam rakaat itu. Dan juga tidak ada ta'yin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia. Jadi dalam kitab kita ni suruh baca, suruh mayar jemaah ataupun malam jemaah 2 kali sehari. Jadi kesimpulan ulama kata tidak ada waktu yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, faedah yang seterusnya, iaitu zahir hadis ini, salat tasbih disembahyang dengan satu salam, malam ataupun siang, sebagaimana yang telah dijelas oleh Al-Qari dalam kitab Al-Mirqah dan Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Yang jelasnya, yang ketiga, zikir yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar tadi adalah kita baca selepas daripada zikir yang tertentu. Maknanya selepas kita baca subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal azim, dalam kitab kita sebut tadi, baru kita baca zikir ni. Yang seterusnya, sekiranya seorang itu terlupa dalam sembahyang, kemudian dia sujud sawi. Orang terlupa ni bahasa ini, dia akan sujud sawi tidak? Sujud sawi. Apakah dia kena nak tasbih situ 10 kali? La, dia kata la yusabbih. Orang tanya Syekh Abdullah Mubarak dalam masalah ini, dia kata dak, innama hiya 300 tasbihah, kerana bilangan tasbih dianya 300 saja. Jadi wallahu taala alam. Itu sajalah perbincangan kita tentang salatut tasbih. Di antara subut salatut tasbih dengan tak subut dia tu, di antara masyru'iyat salat tasbih dengan bid'ah dia tu, menjadi perbahasan ulama. Jadi kita serahlah kepada apa penjelasan yang telah disebut oleh para alim ulama kita. Habislah kita akan masuk pula dalam faidah fi bayani salatil istikharah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.